والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فنحن الملائكة المقربين وخرجنا وافتح علينا برحمتك وانزلنا على أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين. Dan adapun kata kita Muhammadun Rasulullah itu masuk padanya sidik, yakni benar segala Rasul. Adapun kata kita Muhammadur Rasulullah itu masuk padanya, masuk di bawah makna kata Muhammadur Rasulullah sidik. Apa makna sidik? Yakni benar segala Rasul, dan amanah artinya kepercayaan mereka itu segala Rasul, dan tabligh artinya menyampaikan mereka itu akan barang yang disuruh sampaikan. Dan fatanah artinya cerdik, bijaksana. Mereka itu segala Rasul. Ini empat dan lawannya. Ini empat. Ini empat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah itu adalah empat. Dan lawannya, lawan empat yang wajib itu empat. Empat yang mustahil. Impunkan semuanya jadi 8. Dan masuk pula harus 1, lawan harus 1. Jadi 2. Jadi harus 1, lawannya 1, 2 situ. Yang tadi dah 8, sini pula 2. Maka dihimpunkan 2 ini dengan 8 yang dulu jadi 10. Jadi 10 akidah yang masuk di bawah makna kata Muhammadur Rasulullah. Yang wajib 4 masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah. Yang mustahil lawannya pun 4 jadi 8. Harus 1 lawan bagi harus tu 1 pula, maka genap cukup 10. Maka 10 perkara ini masuk di bawah makna kata Muhammadur Rasulullah. Sebabnya tak boleh nak diakukan Muhammad itu sebagai Rasul, malaikat dia tu bersifat dengan sidik, bersifat dengan amanah, bersifat dengan tabligh, bersifat dengan fatanah, dan istihalah lawannya. Dan pulanya mestilah Muhammad itu harus baginya berperangai dengan perangai manusia yang tidak bawa kepada kekurangan pada maruah mereka, muruah mereka. Jadi masuk di bawah 10 akidah yang bersangkutan dengan Rasul, yang masuk di bawah kata Muhammad Rasulullah sebagaimana kita maklum. Seterusnya katanya dan masuk padanya percerai dengan, dan masuk padanya percaya dengan sekalian anbiya, dan masuk padanya pada kata kita Muhammad Rasulullah. Masuk di bawah kata Muhammad Rasulullah juga. Masuk di bawah pengakuan kita bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah.
adalah pesuruh Allah, masuk di bawah pengakuan kita kata Muhammad itu adalah Rasulullah. Masuk juga percaya dengan sekalian anbiya, beriman dengan segala nabi-nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman dengan segala anbiya pun masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah juga. Dan percaya dengan segala malaikat, beriman dengan malaikat, percaya dengan malaikat, itu pun masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah juga. Dan percaya dengan segala kitab, kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturun daripada langit kepada Rasul-Rasul. Itu pun masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah juga. Dan percaya dengan hari kiamat. Ini pun masuk beriman dengan hari kiamat, itu pun masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah juga. Kenapa begitu? Kerana Nabi mengkhabarkan dengan demikian itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, yakni mengkhabar kepada kita dengan demikian itu, dengan segala anbiya dan segala malaikat dan segala kitab dan hari kiamat. Apabila kita dah percaya kata Muhammad itu siddiq, orang yang benar, maka setengah daripada masuk di bawah kata benar Nabi Muhammad itu benar pada khabarannya, khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia rasul. Muhammad itu adalah Rasul, wajib benar pada khabarannya. Apabila katanya wajib benar pada khabarannya, maka setengah daripada khabaran yang dikhabar oleh Nabi Muhammad kepada kitanya bahwasanya ada Allah Ta'ala ada melatihkan beberapa manusia jadi Nabi. Dan Nabi Muhammad juga cerita kepada kita bahwasanya setengah daripada makhluk Allah Ta'ala itu satu jenis makhluk yang terkenal dengan nama malaikah. Dan setengah daripada perkara yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juganya Allah Ta'ala ada menurunkan beberapa kitab kepada nabi-nabi. Dan setengah daripada perkara yang dikhabarkan oleh nabinya ialah bahwasanya selepas pada mati itu akan dihidup balik untuk terimakan balasan. Maka semua perkara itu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi dengan perkara yang tersebut. Lalu tu masuk di bawah perkara yang tersebut sani, masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah. Maka ini 4 dan lawan ini 4. Maka ini 4. Mana dia? Percaya dengan segala anbiya 1, percaya dengan segala malaikat 1, percaya dengan segala kitab 1, percaya dengan hari kiamat 1. Itu dah 4. Lawannya 4. Jadi 8. Maka dihimpunkan 8 ini dengan 10 yang dulu jadi 18 akidah pegangan yang bergantung dengan segala hak Rasul. Itulah. Seterusnya, maka dihimpunkan 18 ini dengan 50 akidah yang bergantung dengan hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Aqaid yang bergantung dengan hak Tuhan kita Azza wa Jalla yang masuk di bawah kata La ilaha illallah sana. Sana dah 50, sini 18, maka jumlah sekalian jadi, sekalian aqaid jadi 68 aqaid yang bergantung di dalam 2 kalimah yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Jadi 68 aqaid yang masuk di bawah makna pengertian bagi 2 kalimah syahadah. Apa makna terkandung?
yakni lazim daripada membenarkan bahawasanya penghulu kita Muhammad itu Rasul dengan menunjuk oleh mukjizat yang amat banyak. Katanya, yakni lazim mesti daripada membenarkan, kita membenarkan bahawasa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Dengan sebab kita mengaku kata dia adalah Rasul, mana tanda kata dia tu Rasul, dengan menunjuk oleh mukjizat yang amat banyak. Menunjuk kata dia tu sungguh jadi Rasul ialah menunjuk oleh mukjizat yang berlaku pada dia. Jadi mukjizat yang berlaku pada dia, mukjizat yang amat banyak itulah menunjuk kata betul benar sungguh dia jadi Rasulullah. Lazimnya wajib kita membenarkan barang yang dikhabarkan. Jadi maknanya apabila kita terima, kita membenarkan, kita percaya kata dia itu adalah Rasulullah, maka dengan secara lazimnya, dengan secara tak dapat tidaknya, mestilah benar segala perkara yang dia khabar, yang dia sampaikan kepada kita. Sebab Rasul tak boleh kata Rasul malaikat benar. Maka cerita tak sebenar itu mustahil dia nak cerita. Maka setiap-tiap perkara yang sebenar itulah yang dicerita oleh Nabi Muhammad. Lalu tu wajib kita percaya dengan segala kesemuanya. Seterusnya, maka wajib kita percaya atas jalan ijmal. Maka wajib kita orang mukallaf percaya. Wajib ni wajib pada syarak. Maka wajib, yakni wajib pada syarak, kita percaya atas jalan ijmal. Bahawasa adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak anbiya yang tiada terhingga banyaknya. Ini setengah daripada perkara yang wajib pada syarak atas kita orang mukallaf, kena tahu serta beriman serta membenarkan serta percaya bahwasanya Allah Ta'ala ada melatihkan, ada membangkitkan beberapa nabi-nabi. Patut nabi-nabi yang Allah Ta'ala, beberapa manusia yang Allah Ta'ala latihkan jadi nabi tu beberapa banyak. Banyak dia tu tiada terhingga. Jadi wajib kita kena i'tikad gitu. I'tikad gitu mulai daripada Nabi Adam sehingga yang mulai daripada Nabi Adam sehingga akhirnya ialah Nabi Muhammad. Maka antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad tu ada banyak beberapa anbiya yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita kena pegangnya begitu. Lepas tu dalam sebanyak-banyak seramai-ramai tadi tu siapa nama dia, itu atas jalan tafsil, itu satu masalah lain pula. Ini masalah katanya wajib kita kena percaya dengan jalan ijmal. Katanya Allah ada melatihkan beberapa manusia jadi nabi. Ramai. Katanya inilah kaul yang aula, yang terlebih sejahtera daripada dihinggakan. Kerana barangkali masuk yang bukan Nabi dan keluar Nabi jika dihinggakan. Ini kaul. Kaul yang mengatakan beberapa banyak anbiya yang tiada terhingga banyaknya. Beberapa anbiya, beberapa banyak anbiya yang tiada terhingga banyaknya. Ini kaul yang aula. Aula untuk kita berpegang dengan dia. Dan lebih sejahtera, lebih selamat.
daripada dihinggakan, disakatkan, ditentukan dengan bilangan. Daripada dihinggakan, yakni disakatkan, artinya dihingga, ditentukan dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Jadi dia, kita lebih aulanya, lebih sejahteranya kita i'tikadnya begitu tadi. I'tikad katanya Allah Ta'ala ada latih beberapa manusia jadi Nabi. Ramai, banyak. Berapa banyak tak habis nak bilang. Tiada terhingga banyaknya. Jadi katanya memadai dengan katanya ramai manusia yang jadi Nabi. Yang Allah Ta'ala pilih jadi Nabi itu ramai. Itu lebih selamat. Banyak, ramai, tak payah kita menentukan bilangan berapa-berapa. Sebab kalau kita kata ramai, memanglah tak salah. Tiada ada jalan nak jadi salah tu, tidak ada. Sebab apa? Sebab kita kata ramai. Kalau 1000 pun ramai, kalau 100 pun ramai, kalau 500 pun ramai, kalau 10,000 pun ramai. Kalau 1 juta pun ramai juga. Jadi mana-mana bilangan pun patut dengan kata ramai. Kenapa boleh katanya terlebih aula dan terlebih sejahtera daripada kita menghinggakan, musakatkan, menentukan bilangan mereka? Kerana barangkali masuk yang bukan Nabi dan keluar Nabi jika dihinggakan. Jika dihingganya, disakat, dimenentukan. Jadi kalau kita katanya 300. Nabi semuanya 300. Masalah. Kalau kita katanya Nabi itu 300. Maknanya kalau pada wakil, pada yang sebenarnya, kalau 500, maknanya kita mengeluarkan akan 200 lagi daripada jadi Nabi. Jadi begitu. Kalau sakatan bilangan kita tu rendah daripada yang sebenar, sebabnya kita katanya pada wakilnya 500 orang jadi Nabi. Kita kata Nabi semua ada 300. Maka maknanya 300 tu Nabi, 200 lagi bukan Nabi. Itu salah lah. Kalau kita katanya Nabi itu 500. Kalau kita menentu di bilangan 500. Padahalnya, pada wakilnya orang yang jadi Nabi itu 300 saja. 300 saja. Maka itu kita memasukkan orang yang bukan Nabi masuk dalam golongan Nabi. Sebab Nabi sebenarnya 300 saja. Tapi kita kata 500. Makna 200 lagi itu orang bukan Nabi. Sebab tu padahalnya riwayat-riwayat yang menentukan bilangan anbiya itu ada khilaf. Riwayat-riwayat hadis yang menentukan bilangan-bilangan anbiya itu ada khilaf. Dengan sebab ada khilaf itulah tak boleh kita nak berpegang dengan satu-satu. Malaikat nak bagi selamat, nak bagi sejahteranya, kita kata ramai. Itu lebih selamat. Begitu ya. Tengok dia katanya, dan pada setengah riwayat adalah mereka itu sekati 204,000. Dan pada setengah riwayat adalah mereka itu anbiya. Ini menentukan bilangan. Ini menentukan bilangan. Mengikut setengah tu dia menentukan bilangan.
bilangan anbiya mulai daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad itu bilangan dianya sebanyak sekati 204,000. Mana 100 sekati itu kita panggil 100. Satu kati itu 100,000. Laksa tu 10,000. Ya, ada puluh. Jadi bilangan orang zaman dulunya, puluh, ratus, ribu, laksa, kati. Begitu ya. Puluh, ratus, 10, ratus. 10 ratus, 1,000. 10,000, laksa. 10 laksa, sekati. 10 satu, puluh. 10 satu, puluh. 10, 10, 10, 10, 100. 10, 100, 1,000. 10,000, laksa. 10 laksa, kati. Begitu. Maknanya kati mana 100,000. 2 laksa mana 20,000. 4,000. Maknanya tulisannya 12403 kali. 12403 kali. Maknanya 124,000. 124,000. Itu mengikut satu riwayat. Dan pada riwayat Ka'ab al-Ahbar, bukan kha. Dia Ka'ab al-Ahbar ini setengah daripada, dia bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi sebab dia ni masuk Islam pada zaman Sayyidina Khilafah Sayyidina Umar. Dia masuk Islam pada zaman Khilafah Sayyidina Umar. Padahal dia tu setengah daripada ulama daripada Yahudi. Tapi pada zaman Nabi Muhammad dia tak masuk Islam lagi. Pada zaman Khilafah Sayyidina Abu Bakar dia belum masuk Islam lagi. Dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar. Maknanya tak kira kata dia tu sahabat Nabi. Bahkan dia tu masuk dalam tabi'in. Maka dia orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Maka apabila dia masuk Islam tu, ilmu-ilmu yang dia tahu tu, dia kongsi kepada orang-orang yang dalam Islam. Dan pada riwayat Ka'ab al-Ahbar, 1,000, apa dia? 1,000, 1,000 tu 1,000 kali. 1,000 kali 1 juta. Dan 400,000. Mana 1,400,000. Dan 20,000. Jadi 1,000,000 berapa? Apa dia? 1,424,000. 20,000. 1,420,000. 1,420,000. Tu beza jauh tu daripada yang itu riwayat yang pertama.
Tengok dia katanya, tetapi kaul yang dulu yang terlebih aula. Tetapi kaul yang dulu itu yang terlebih aula. Kaul yang dulu yang kita tak menentukan bilangan tadi. Yang sekadar kita kata anbiya tu amat banyak, amat ramai. Anbiya itu amat banyak, amat ramai. Itu terlebih aula. Kenapa boleh kata aula? Kerana firman Allah Ta'ala, wa minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Artinya, dan setengah daripada anbiya itu, minhum minal anbiya, setengah daripada mereka, setengah daripada anbiya itu, mereka yang kami Allah Ta'ala khabarkan atas engkau, dan setengah daripada mereka itu anbiya, mereka yang tiada kami ceterakan atas engkau, wahai Muhammad. Jadi ayat ini memberi arti katanya, setengah daripada nabi-nabi itu Allah Ta'ala cerita kepada mukhabar, mencerita, bagi tahu kepada Nabi Muhammad, dan sebahagian daripada anbiya itu Allah Ta'ala tidak beritahu, tidak menceritakan ceritaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham daripada ayat ini bahwasanya setengah daripada anbiya itu Nabi Muhammad tahu, setengah daripada anbiya itu Nabi Muhammad tak tahu kata siapa. Sebab Allah Ta'ala mengkhabar kepada Nabi Muhammad itu bukan kesemua anbiya. Jadi maknanya beberapa ramai lagi anbiya yang dimajhulkan, yang tak ditahukan, kata siapa-siapa lagi itu tak tahu. Apabila katanya tahu setengah, tak tahu setengah, macam mana kita nak menentukan dengan bilangan yang tertentu? Contohnya, kita katanya orang di dalam kawasan qaryah kitanya, kita kenal 100 orang saja. Lepas tu lain pada 100 tu kita tak kenal. Lepas tu boleh tahu tak berapa banyak bilangan dia? Tak boleh nak tahu berapa banyak bilangannya sebab kita kenal tak habis. Sebab kita tidak ada senarai nama-nama tu, tidak ada dalam tangan kita. Jadi mengikut yang kita kenal tu 100 orang saja. Tapi orang lebih ramai daripada 100. Jadi maknanya bilangan ahli qaryah tu tak boleh kita nak menentu. Sebab kita kenal tidak habis. Tak tahu semuanya. Begitu jugalah di sini. Memberi arti katanya, ayat ini memberi arti katanya, bukan semua Nabi, semua anbiya yang dulu-dulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi, bukan. Bahkan ada setengah lagi, ada beberapa banyak lagi anbiya yang mana Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa tu, ada lagi disembunyikan. Dengan sebab tu tak boleh kita nak apa dia? Tak boleh kita nak tahukan bilangan yang tertentu. Lagi pulanya aula kita cakap, kita pegang, kita beraktikad katanya amat banyak sekadar tu jadi lebih selamat. Itu atas jalan ijmal. Itu atas jalan ijmal. Kita kena i'tikad, kena percaya kata ramai Allah Ta'ala latihkan manusia jadi anbiya tu ramai. Lepas tu kita serahkan bilangan yang tertentu tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa bilangan anbiya semenjak daripada Nabi Muhammad, mulai daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, amat banyak. Berapa bilangan Allah yang tahu, kami tidak tahu. Begitu kita kena i'tikadnya, begitu lebih selamat. Dan adalah
mereka itu sekalian terpelihara daripada jatuh dosa atas mereka itu. Memang sebab orang jadi nabi, nabi saja ke nabi serta rasulnya, setengah daripada sifat yang wajibnya ialah amanah. Amanah tu maknanya tidak mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Larang haram ke, larang makruh ke, terpelihara mereka itu daripada jatuh daripada dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksum, mereka adalah orang maksum. Walaupun Nabi saja sekalipun, sebab kita maklum daripada dulu bahawasanya yang sifat-sifat yang wajib bagi orang yang jadi Nabi saja, tidak Rasul, ialah tiga sifat. Apa dia? Sidik, amanah, fatanah. Sidik, amanah, fatanah. Tiga. Adapun sifat yang wajib bagi orang yang jadi Nabi serta juga jadi Rasul, Nabi dan Rasul, maka wajib bersifat dengan 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tambah satu lagi ialah tabligh. Begitu ya. Maka memanglah daripada makna amanah itu ialah terpelihara mereka itu daripada jatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Larang haram ke, larang makruh ke, sama. Inilah makna kata adalah mereka itu anbiya, sekalian anbiya terpelihara daripada jatuh. Terpelihara ni dikatakan maksum. Terpelihara inilah dikatakan maksum, yang bahasa Arab kata maksum, maknanya maksum makna yang dijagakan, Allah Ta'ala jagakan dia daripada jatuh dalam dosa, dalam larangan Allah. Terpelihara daripada jatuh dosa atas mereka itu. Maknanya mereka tak buat sama sekali perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya perbuatan mereka itu semua jadi ibadat. Habis ya? Dan yang jadi pesuruhnya 313 orang. Sebilang-bilang ahli Badar. Jadi maknanya dia kata dan jadi pesuruhnya daripada anbiya, nabi itu kalau kita cakap pasal nabi saja. Nabi saja tu, nabi saja, nabi betul-betul nabi. Adakah dia rasul ke tidak, kita tak tilik kata dia tu rasul tak rasul. Kita tilik kepada dia tadi yang kita cakap tadi tu, katanya baiknya jangan kita simpan menghinggakan dengan mana-mana bilangan kan. Itu tilik kepada orang yang jadi nabi. Semata-mata jadi nabi. Tak tilik kepada nabi serta rasul ke, nabi saja ke, nabi serta rasul ke, tak tilik di situ. Maka begitulah khilafnya. Maka daripada seramai-ramai anbiya itu, Allah Ta'ala disuruhkan mereka itu menyampai. Jadi maknanya dengan secara umumnya kita panggil nabi. Kita panggil anbiya. Nabi itu mufrad, anbiya itu jamak. Kalau ramai panggil anbiya, kalau seorang panggil nabiyun. Maka tilik kepada gini, yang dulu tu katanya wajib kita percaya atas jalan ijmal bahawasa adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak anbiya. Di sini kita banyak anbiya. Anbiya tu sekadar katanya Allah Ta'ala wahyu kepada mereka itu dengan beberapa syariat adalah mereka itu jadi nabi. Jadi masalah dulu tu masalah katanya wajib kita kena i'tiqad bahwasanya ramai daripada manusia yang Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka dengan syariat-syariat untuk beramal dengan dia. Ramai.
Tak payah kita menentulah bilangan tu sekati ke, sejuta ke. Tak payah kita menentukan bilangan-bilangan. Itu lebih aulah. Tilik kepada manusia yang diwahyukan dengan hukum syariat untuk beramal dengan dia, itu amat banyak. Dan daripada golongan mereka yang tadi, setengah daripada mereka itu Allah Ta'ala suruh mereka menyampaikan syariat yang diberitahu kepada mereka, menyampaikan kepada orang lain juga. Maka apabila disuruh menyampai itu, maka dikatakan orang itu Rasul. Jadi maknanya perbezaan antara Anbiya dan Rasul itu, maknanya Rasul itu khija dia ada tambah khija lah. Jadi sekadar katanya, Nabi ni kalau kita panggil Nabi Muhammad salah ke tidak? Tak salah. Nabi Muhammad takkan dia Rasulullah ke? Nabiullah, Nabi Muhammad. Kita panggil kepada Sayyidina Muhammad, kita panggil Nabi Muhammad, Nabi. Maka kita panggil Nabi itu pada maknanya kita tilik kepada dia ni adalah orang yang Allah Ta'ala wahyukan syariat kepada dia. Nabiullah Muhammad. Nabiullah Muhammad. Kita panggil Nabiullah Muhammad, kita tilik kepada dia ni adalah orang yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia dengan syariat-syariat. Tilik ke situ kita panggil Nabiullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita panggil Rasulullah kepada dia, makna kita tilik kepada bahasanya dia ni Allah Ta'ala bagi tahu, bagi wahyu kepada dia, ada turun wahyu kepada dia dan dia menyampai kepada kita. Begitu kita panggil Rasul ke dia. Jadi maknanya bukan katanya Anbiya tu lain, Rasul tu lain. Bukan. Jadi sekadar mana diberitahu untuk beramal untuk diri dia, Anbiya dah. Maka Nabi Muhammad diberitahu dengan wahyu ke tidak? Memanglah begitu. Tetapi tambah kerjanya apa dia? Menyampai. Menyampai. Adapun Nabi Khidir, Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia, mengikut kali mengatakan dia adalah Nabi, maka Allah Ta'ala bagi wahyu untuk dia saja. Tak disuruh dia menyampai. Tak disuruh dia menyampai kepada orang. Begitu ya. Dan yang jadi pesuruh daripada Anbiya yang ramai-ramai tadi, jadi pesuruh pula. Jadi Rasul pula. Maknanya bukan sekadar disampaikan dia untuk dia saja, bahkan Allah Ta'ala suruh dia menyampai kepada orang lain pula. Itu makna yang jadi pesuruhnya 313 orang. Daripada sebanyak-banyak Anbiya yang naik peringkat jadi Rasul, 300 lebih saja. Lepas tu 313, bilangan 313 tu sama banyak dengan bilangan ahli Badar. Orang peperangan, orang yang hadir peperangan Badar. Mana bilangan tu sama banyak. Bilangan Rasul sama banyak dengan bilangan ahli Badar. Begitu ya. Bukan nak cerita katanya orang sama. Bukan dia lah. Sebab ahli Badar tu terdiri pada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Beberapa sahabatnya. Tapi bilangan tu sama. Bilangan orang ahli Badar berapa? 313. Bilangan pesuruh Rasul-Rasul berapa? 313. Gitu. Kata kil 14 orang. Kata kil, kata setengah ulama, Rasulullah itu bukan 313, bahkan 314. Kata kil 14 orang, bukan 14. Mana 314
14. Jadi 300 tu tak khilaf. Faham gitu? 300 itu tidak khilaf. Khilaf dia mana? Ganjil. 14 ke 13? Jadi maknanya khilaf. 313 ke 314? Jangan salah faham tu. Dia kata kil 14. Bukan dia 14. Maknanya 314. Jaga tu. Kata kil 14 orang ini 314 orang. 314 orang. Jadi maknanya khilaf 2, setengah kata 313, setengah kata 314. Dan wajib kita ketahui dengan tafsil 25 daripada 314 atau 313, kena tahu ke semua ke tidak? Tidak. Bahkan yang wajib kita kena kenalnya daripada 300 lebih tadi, yang kita kena kenalnya ialah 25 orang saja. Wajib kita kena kenalnya dengan secara tafsilnya 25 saja. Bukan semua 300. Jadi maknanya 25 ni Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Yang mana 25 ni setengah daripada 313 atau 314. 314, 313 ni setengah daripada sebanyak-banyak anbiya. Begitu. Iaitu 25 Nabi Adam dan Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Ibrahim dan Lut dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan Yusuf dan Ayyub dan Syu'aib dan Harun dan Musa dan Ilyasa dan Zulkifli dan Daud dan Sulaiman dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup 25 orang. Bilanglah mana-mana pun janji cukup 25. Tak mengikut tertib seperti dia kata pun tak mengapa. Janji jangan lebih, jangan kurang. Tak mengikut tertib pun tak mengapa. Lagi pulanya tak mengikut tertib bangkit pun tak mengapa. Seperti yang tersebut di dalam Aqidatul Awam. Aqidatul Awam seperti tersebut di dalam Aqidatul Awam. Dia baca kalau nama orang tu Awam. Awam kalau nama orang. Ini orang awam, dia tasydid pada awami, tasydid pada mim, bukan tasydid pada waw. Kalau nama orang awam, awam. Ain, waw, alif, mim. Tapi bacaannya tasydid pada waw. Awam. Kalau nama orang tu itu baca awam. Bacaan yang betulnya awam. Tasydid pada waw. Begitu ya. Kalau ini orang awam, kita dah panggil orang awam, bacaan yang betulnya awami. Aqidatul awami. Tasydid pada mim. Itu ambil pada ammah. Pada katanya kata tuan kitab Aqidatul Awam, nazam dia. Ini ada itu apa dia, matan
matan Aqidatul Awam. Matan Aqidatul Awam. Dia tak berapa banyak sangat, tak panjang sangat, pendek lah. Apa dia permulaan dia? Abda'u bismillahi warrahmani. Dia kata bahasa Arab, hum Adamu Idrisu Nuhu Huduma Salihun wa Ibrahimu kullum muttaba'. Ada bagi tak? Tak ada. Dia apa dia? Bahar Rajaz. Mustaf'ilun. Hum Adamu. Dia lakat dia. Lakat. Dia begitu. Hum Adamu Idrisunu. Baca begitu. Huduma. Hum Adamu Idrisunu Huduma. Nak tak, itu kita ambil di baris. 4 baris. Hum Adamu Idrisunu Huduma Salihun wa dia nak bagi cukup 4. Salihun wa Ibrahimu Ibrahimu kullum mutba'. Ya. Salihun wa Ibrahimu kullum mutba'. Lutun wa Ismailu wa Ishaqu kadza. Lutun wa Ismailu wa Ishaqu kadza. Lutun wa begitu je. Lutun wa Ismailu wa mana tak ada? Lutun wa Ismailu kita. Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza. Begitu. Lutun wa Ismailu wa Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza. Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza. Cara bacanya begitu ya. Yaqubu wa Yusufu Ayyubu tadza. Gitu. Yaqubu wa Yusufu Yaqubu wa Yusufu Ayyubu. Mana ada?
Yaqubu wa Yusufu ayyubuhtazah. Yaqubu wa Yusufu ayyubuhtazah. Syu'aibu Arunu wa Musa wa Ilyasa. Syu'aibuha Runu wa Musa wa Ilyasa. Wal yasa. Sawal yasa. Syu'aibuha Runu wa Musa wal yasa. Dzulkifli Dawudu Sulaimanu ittaba. Dzulkifli Wudu Sulaimanu ittaba. Dzulkifli Wudu Sulaimanu ittaba. Dzulkifli Wudu Sulaimanu ittaba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya. Isa wa Taha. Taha itu salah satu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam anasyid. Ala Taha Rasulillah. Ala Taha Rasulillah. Taha tu Muhammad lah. Nama dia banyak kan. Ala Taha Rasulillah. Taha tu Muhammad lah. Salah satu daripada nama dia juga. Adnan. Isa wa Taha khatamul Ghayya baca itu. Alaihimus salatu wassalam. Dan Taha itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata dan empat faidatun, empat orang daripada anbiya lagi hidup hingga sekarang. Allahumma alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم نستأذنك من قرائنا وما حفظنا وما سمعنا فرضنا علينا وافتح لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. InsyaAllah sekejap lagi kita sambung kitab Aqidatun Najmi. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.